أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Surah An-Nisa ayat yang ke-7 yang bermaksud bagi lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Sama ada sedikit atau banyak, itulah bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan perwarisan pusaka kepada ahlinya. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Adapun bakinya berikan kepada lelaki yang terdekat dengan si mati. Yang dihormati tuan pengurus, tuan imam, tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid As-Salihin Kancung Darat. Yang dihormati para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak boleh connect. Kita mulakan dahulu. Kalau ada kitab boleh rujuk dalam kitab, yang tiada boleh lihat di layar, mungkin ada masalah sedikit. Pada muka surat Prakata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala bentuk kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang mengurniakan taufik dan hidayah menuju ke jalan yang lurus. Selawat dan salam kepada penghulu para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengutus risalahnya serta membawa rahmat buat semua.
ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam, sebagaimana sebahagian besar ilmu ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci di dalam surah An-Nisa. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan umatnya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Manusia adalah hamba Allah yang sangat lemah. Mereka tidak mempunyai keupayaan untuk mengagihkan harta pusaka dengan seadilnya. Kebijaksanaan yang dikurniakannya adalah terbatas. Setiap ahli waris mempunyai keperluan dan tanggungan yang berbeza-beza. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang terlebih layak untuk menentukan bahagian-bahagian harta pusaka buat mereka. Ini jelas seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui di antara mereka yang mana lebih banyak manfaat bagi kamu apabila kamu sudah meninggal dunia. Maka oleh sebab itu, ketetapan dan ketentuan pembahagian faraid ini adalah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala melalui surah An-Nisa ayat yang ke-11, menceritakan tentang pembahagian untuk anak-anak dan kedua ibu bapa. Surah An-Nisa ayat yang ke-12 menceritakan tentang pembahagian untuk suami isteri dan adik-beradik seibu. Surah An-Nisa juga ayat 176 menceritakan tentang pembahagian kepada adik-beradik seibu sebapa dan juga sebapa. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung yang menentukan, kerana akal manusia ini diciptakan oleh Allah terbatas. Kita tak mampu untuk menentukan yang mana lebih layak untuk mendapat banyak, yang mana lebih memberi manfaat kepada kita bila kita dah meninggal dunia nanti. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang istimewa dan unik. Namun masih tidak ramai di kalangan umat Islam yang dapat menguasai ilmu ini. Ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah kekurangan penyebaran ilmu ini, sama ada dari segi tenaga pengajar dan bahan rujukan. Masyarakat sukar untuk memahami ilmu ini, tahap penguasaan ilmu matematik yang lemah dan sebagainya. Alhamdulillah, kalau kita lihat dalam tempoh setahun 2 tahun ini, KPM dah masukkan silibus. Dalam tingkatan 5 punya silibus, mata pelajaran syariah dah dimasukkan berkait dengan ilmu faraid. Kalau yang ambil STAM memang ada, tingkatan 6 sekolah agama memang ada subjek belajar tentang faraid. Itu pun terlalu asas. Waktu saya tingkatan 6 dulu ada. Dan kalau di Azhar yang ambil kuliah syariah Islamiyah tahun 3 dalam bab munakahat, termasuk dalam ilmu faraid. Jadi nak jumpa pengajian faraid ini agak sukar. Salah satu faktornya kerana ramai yang kurang berminat untuk memahami dan mempelajari ilmu faraid. Sebab ilmu faraid ini dia bukan hanya menceritakan tentang siapa dapat, siapa tak dapat, berapa bahagian, itu saja tak. Bahkan ilmu faraid ini dia melibatkan banyak aspek-aspek ilmu yang lain. Seperti contoh dalam bab jinayat, bagi hal pembunuhan, perkara yang dilarang mawadi al-ithri adalah salah satunya dengan sebab membunuh. Maka kena lihat pembunuhan yang bagaimana, adakah dengan sengaja atau tanpa sengaja, dengan berniat ataupun tanpa niat, semuanya terkait. Bahkan melibatkan juga dengan ilmu kedoktoran dalam urusan hal anak dalam kandungan, janin adakah waris ataupun tidak. Banyak melibatkan ilmu-ilmu yang lain. Dengan matematik apatah lagi, memang kena terlibat. Sebab bila cerita tentang faraid, tak lari daripada urusan pengiraan. Kita nak kena kira-kira, duit si mati banyak ni, ada waris sekian-sekian, berapa bahagian untuk setiap ahli waris, kena kira-kira. Jadi kadang-kadang tak semua orang suka matematik.
Dulu-dulu kalau kelas matematik ada yang lompat pagar. Ada yang keluar daripada kelas. Sebab apa? Tak suka. Sebut dia matematik tak suka kira-kira. Tapi dalam bab faraid tak boleh lagi. Tak boleh lagi daripada kira-kira berkait dengan harta pusaka. Maka bagi membantu masyarakat dalam mempelajari dan menguasai ilmu ini, buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami dan teknik-teknik pengiraan yang ringkas. Tonton boleh lihat banyak buku-buku faraid. Kalau dalam bahasa Arab tu terlalu banyak buku-buku berkait dengan ilmu faraid. Dalam bahasa Melayu pun banyak juga, tapi saya pilih buku ini kerana bahasanya mudah dan pembahagian tajuk-tajuknya itu nampak lebih teratur. Ini pandangan peribadi saya. Bahkan kalau tuan-tuan lihat di kedai-kedai buku pun banyak juga kitab-kitab ataupun buku-buku berkait dengan ilmu faraid. Buku ini merupakan buku yang kedua penyusun, iaitu buku lanjutan daripada buku asas, iaitu Fajar Faraid. Buku pertama penulis bertajuk Fajar Faraid, dan buku ini lanjutan daripada buku yang pertama, diberi nama buku Faham Faraid. Buku ini dihasilkan setelah penyusun mengadakan beberapa siri kursus dan bengkel berkaitan ilmu faraid selama beberapa tahun. Nama penulis Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Kami sama-sama belajar di Mesir dan sama-sama berguru dengan guru yang sama dalam bidang faraid, daripada Al-Fadil Almarhum Ustaz Jabal Alam Shah di Qahirah. Dan kami mendapatkan sanad dari guru yang sama berkait dengan ilmu faraid. Bahkan penulis banyak juga berguru dan juga mendapatkan ilmu-ilmu daripada guru-guru yang lain khusus berkait dengan ilmu faraid. Maka terhasillah buku ini yang mana dijadikan panduan di beberapa buah IPTA dan menjadi rujukan kepada pelajar-pelajar di IPTA dan IPTS. Terdapat banyak maklumat-maklumat tambahan yang bermanfaat ingin dikongsikan. Selain itu juga, penyusun juga telah mengikuti beberapa pengajian ilmu faraid dalam usaha untuk menguasai ilmu ini. Penyusun juga telah membuat beberapa rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar, buku-buku tentang harta pusaka dan artikel-artikel berkenaan bidang ini. Pembahagian buku ini masih dikekalkan seperti di dalam buku Fajar Faraid, iaitu bahagian pertama berkait dengan pemahaman, manakala bahagian yang kedua berkait dengan pengiraan. Dua bidang pengetahuan ini amat penting untuk memahami dan menguasai ilmu faraid. Pembahagian ini juga bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahaminya. Penyusun amat berharap agar buku kecil ini dapat memberi sedikit sebanyak panduan yang bermanfaat buat umat Islam dalam menghidupkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Semoga usaha yang kerdil ini lahir semata-mata hanya dan niat yang suci ikhlas kerana Allah Ta'ala semata-mata, hanya keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai matlamat kita di dunia dan di akhirat. Lihat pada muka surat yang ketiga dalam bab pengenalan. Definisi ilmu faraid. Dari segi istilah, ilmu faraid ialah satu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh dan pengiraan. Melalui keduanya dapat mengetahui bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Perkataan faraidun diambil daripada kalimah bahasa Arab. Ia merupakan kata jamak, yakni kata nama berbilang, daripada perkataan fariidatun.
Perkataan faridatun terdapat di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-11 dalam surah An-Nisa, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim faridatan minallah, yang bermaksud ini adalah ketetapan, yakni kewajipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nama ilmu faraid datang daripada ayat ini. Perkataan faraid juga terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraida bi ahliha, yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. Manakala faridah diambil daripada kata dasarnya, iaitu fardun. Makna fardun dapat dibahagikan kepada dua, iaitu makna dari segi bahasa dan makna dari segi istilah syarak. Yang pertama, makna fardun dari segi bahasa terdapat 5 berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, fardun memberi maksud ketetapan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-237, a'udzubillahi minasyaitonir rajim fanisfu ma faradtum, yang bermaksud maka mereka berhak mendapat separuh, yakni 1/2 dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Makna fardun yang kedua berdasarkan ayat Al-Quran juga adalah maksudnya bahagian, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim nasiban mafruḍah, yang bermaksud bahagian yang telah ditetapkan, yakni dibahagi-bahagikan. Ini makna yang kedua. Makna pertama tadi adalah ketetapan, makna yang kedua adalah bahagian, makna yang ketiga adalah kewajipan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri daripada sumpahnya. Fardhu di sini adalah bermaksud kewajipan. Ini makna yang ketiga. Yang keempat bermaksud menurunkan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-85, a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallazi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Maksud yang keempat di sini adalah maksudnya menurunkan. Dan maksud yang kelima, fardun di situ adalah maksudnya adalah halal. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-38, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu, tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perkara yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Ini makna dari sudut bahasa perkataan fardun tadi. Pertama adalah ketetapan, kedua adalah bahagian, ketiga adalah kewajipan, yang keempat adalah menurunkan, dan yang kelima adalah halal. Manakala makna fardun dari segi istilah ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris.
bahagian yang ditentukan siapa? Oleh Allah, oleh syarak kepada ahli-ahli waris. Ilmu ini juga dikenali sebagai ilmu al-mawaris, iaitu ilmu pewarisan dan ilmu tarikah, iaitu ilmu harta pusaka. Kalau yang di belah-belah pantai timur dia panggil harta pusaka ni tarikah. Tarikah, betul lah, bahasa Arab tarikah ni adalah harta pusaka. Juga dikenali sebagai ilmu tarikah. Perkataan mawaris merupakan kata jamak, yakni kata nama berbilang-bilang daripada perkataan mirathun. Dari sudut bahasa, perkataan miras mempunyai dua makna, iaitu yang pertama adalah al-baqa'u, kekal, yang mana salah satu nama Allah Subhanahu wa taala daripada Asmaul Husna, iaitu al-warithu, yang bermaksud yang kekal. Maksud dari segi bahasa mirathun yang kedua adalah perpindahan. Perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada yang lain, al-intiqal. Ini dari segi makna dan juga dari segi istilah. Perkataan faraid itu berasal daripada fardun. Muka surat 7 yang di kitab boleh rujuk. Peranan ilmu faraid. Terdapat 6 peranan ilmu faraid yang utama. Banyak lagi sebenarnya peranan ilmu faraid, tetapi dalam kitab ini penulis memasukkan 6 peranan utama. Ilmu faraid ini tujuan, peranan, dia punya fungsi ni apa dia? Ada 6. Pertama, untuk mengenal pasti harta si mati merupakan harta pusaka. Apa pentingnya untuk kita tahu? Kerana bila ianya merupakan harta pusaka si mati, bermaksud ianya wajib tertakluk dengan hukum faraid. Tak boleh suka-suka waris gunakan untuk sekian dan sekian. Kerana ada hak ke atas harta pusaka tadi, ke atas bahu waris-waris. Al-huququ al-muta'alliqah bitirkah. Perkara-perkara yang wajib dilakukan ke atas harta pusaka. Jangan kita ingat bila mati orang tua kita, meninggal orang tua kita, dalam kepala kita harta pusaka, harta, faraid. Belum lagi. Kerana faraid ini step dia nombor 5. Dia punya turutan dia nombor 5. Sebelum daripada faraid ada 4 perkara yang wajib waris dahulukan sebelum daripada faraid. Sebelum nak cerita kau dapat berapa, aku dapat berapa, ada 4 perkara yang wajib waris dahulukan sebelum daripada faraid. Apa dia? Secara ringkas. Pertama, tentang tuntutan secara langsung ke atas harta pusaka. Duit KWSP si mati, contoh kita sebagai penama meninggal semalam, hari ini kita boleh keluarkan terus dekat pejabat KWSP kerana kita diletakkan sebagai penama. Tapi kita kena ingat, kita hanya penama, ibarat pentadbir atau pemegang amanah saja. Duit KWSP tadi termasuk dalam harta pusaka yang wajib difaraidkan dan wajib dilakukan ke atas duit tadi perkara-perkara yang berhak ke atas harta tersebut. Apa dia? Tuntutan langsung ke atas duit KWSP tadi, zakatnya. Kalau ada 100,000, zakat KWSP berapa? 1/40 bersamaan dengan 2.5%. Itu kalau KWSP. Kalau duit dalam akaun pun begitu juga. Kalau dalam tabung haji pun begitu juga. Cuma tabung haji dah tolak siap-siap zakat. Ni kelebihan tabung haji. Kalau tuan-tuan dapat dividen setiap tahun tu dah bersih dah. Walaupun kita rasa dividen tu lebih rendah peratusnya berbanding KWSP, berbanding ASB, tetapi dah tolak siap-siap dengan zakat. Jadi kita dapat dah bersih dah. Begitu juga duit saham dan sebagainya, keluarkan perkara pertama kena zakatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengurusan jenazah. Dari segi mandinya, kafannya, solat kebuminya, andai menggunakan kos, melibatkan kos, maka ambil daripada harta pusaka si mati,
gunakan harta tersebut untuk pengurusan jenazah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hutang. Hutang ada dua, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Selesaikan dahulu hutang. Andai si mati ini belum naik haji, ada kemampuan tapi belum sampai giliran, maka wajib waris badal haji untuk si mati. Hutang apa lagi? Nazar yang tak tertunai. Hutang apa lagi? Fidyah, puasa yang belum sempat diqadakkan, diganti oleh si mati. Sebab tu kita kena catat. Kita ada hutang dengan Allah, catat. Kalau ada buku 35 tu, dari kanan tu hutang Allah, daripada muka surat kiri tu hutang manusia, supaya waris mudah nak rujuk kalau kita ada berhutang dengan sesiapa. Yang ketiga, hutang. Yang keempat, wasiat jika ada. Cukup rukun, cukup syarat, maka wajib laksanakan wasiat yang dibuat oleh si mati. Hukum berwasiat sunat. Hukum berwasiat. Kalau abang mati nanti, yang cakap dengan isteri kita, kalau abang mati nanti, ini ada RM5,000 kamu berikan kepada pihak masjid. Ini wasiat. Kita berwasiat hukumnya sunat. Tetapi bila saya dah meninggal dunia, cukup rukun, cukup syarat wasiat tadi, wajib waris-waris laksanakan wasiat tersebut. Dia dua benda yang berbeza, hukum berwasiat dan hukum melaksanakan wasiat. Hukum berwasiat sunat, tetapi hukum melaksanakan wasiat, bila cukup rukun dan syaratnya, wajib bagi ahli waris melaksanakan wasiat si mati. Ini yang keempat. Yang kelima, barulah faraid. Barulah faraid. Kena buat empat ni dulu. Jangan cerita tentang harta, jangan cerita tentang bahagian aku berapa, tak. Buat yang empat ni dulu. Ini kewajipan kita sebagai waris. Ustaz, kalau tak ada baki macam mana? Dapat tak kami harta? Tak dapat lah. Kalau hutang lagi banyak, bayar, memang ada harta masa meninggal dunia, 2 juta kita kira. Tapi hutang sana, hutang sini, hutang keliling pinggang, tolak, habis dah, ngam-ngam 2 juta. Wasiat ada, wasiat, tapi duit dah tak ada, tak wajib laksana wasiat lagi. Kerana hutang lebih awal, lebih utama berbanding wasiat. Faraid apatah lagi. Jangankan kita nak merasa tak, kalau hutang tu lebih daripada harta sekalipun. Harta yang tinggal 2 juta contoh, hutang yang ada 2.1 juta, mana nak cekau duit lagi? 0.1 juta, 100,000. Wajib tak waris-waris si mati untuk melunaskan hutang ibu atau ayahnya? Tak wajib. Dari segi kewajipan, hukumnya anak-anak tidak wajib melunaskan hutang orang tuanya yang telah meninggal dunia. Tetapi ini salah satu perkara ihsan, perkara berbuat baik kepada orang tua walaupun mereka telah meninggal dunia. Kalau kita berkemampuan, kita lunaskan hutang orang tua kita, termasuk dalam perkara ihsan. Dari segi hukum wajib, tak wajib. Habis dah duit, tolak hutang apa semua, dah tak ada lagi tinggal untuk faraid, tak adalah. Jangan kita ingat terus dapat faraid, tak. Kena utamakan, dahulukan empat ni tadi. Kemudian yang kedua, memastikan perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian pusaka yang saya terangkan tadi. Ini peranan ilmu faraid, supaya kita tahu apa nak kena buat kepada harta pusaka si mati ni. Kita sebagai waris, apa nak kena buat dengan duit ni? Duit banyak ni, 5 juta contoh. Nak kena buat bagaimana? Nak kena buat apa dekat duit ni? Ni stepnya 5 tadi. Terakhir barulah faraid. Bila dah sampai kepada waris-waris, dah selesai, terpulang kepada waris, nak guna untuk apa? Dia dapat tanah pusaka, dia nak jual, silakan, dah menjadi milik waris. Dia nak gadai, dia nak jual, dia nak bagi dekat waris-waris yang lain, bertakharus dan sebagainya, silakan, kerana dah menjadi milik waris-waris melalui faraid. Siapa yang tentukan faraid? Allah. Nasiban mafruḍah, ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah, yang demikian itu adalah hudud, had-had, ketetapan daripada Allah. Peranan yang ketiga, untuk mengenal pasti ahli keluarga bagi si mati adalah ahli waris yang berhak atau tidak berhak. Ini peranan ilmu faraid. Bila kita belajar, kita tahu siapa dia ahli waris, siapa dia bukan ahli waris. Contoh, bila sebut cucu yang dikatakan waris adalah
cucu dari jalur anak lelaki. Kita ada anak perempuan. Anak perempuan kita ni ada anak juga, kita panggil cucu juga. Tetapi cucu dari jalur anak perempuan bukan waris. Hanya cucu dari jalur anak lelaki sahaja waris faraid. Bila kita mati, kita ada cucu dari anak lelaki, yang mana anak lelaki kita dah meninggal dunia dulu daripada kita. Ada cucu, maka cucu berhak dapat. Kalau ada anak, ada cucu, cucu dapat tak? Cucu tak dapat. Kerana terhalang oleh anak lelaki. Saya nak buat lakaran tapi ada masalah sikit dekat layar. Minta maaf lah ya. Bulan lepas okey, bulan ni pula masalah sikit. Saya try lagi sekali kalau boleh. Ini yang ketiga, mengenal pasti ahli keluarga bagi si mati adalah ahli waris yang berhak ataupun tidak berhak. Jadi kita kenal datuk contohnya. Yang dikatakan waris datuk itu adalah abul ab, bapa kepada bapa. Kita ada datuk sebelah mak kita ada ayah, kita panggil datuk juga. Tapi yang datuk itu bukan waris. Yang dikatakan waris hanya bapa kepada bapa dan ke atas dari jalur lelaki, dari jalur bapa. Kemudian contoh anak saudara. Yang dikatakan anak saudara itu ialah dari jalur adik-beradik lelaki sahaja. Contoh, kita ada adik-beradik, ada abang, ada kakak. Abang kita ada anak. Dengan kita, anaknya dikira sebagai anak saudara, anak buah. Dia waris kita ke tidak? Ya, hanya lelaki sahaja. Perempuan, kakak kepada anak saudara kita, waris ke tidak? Bukan waris, hanya yang lelaki sahaja. Itu pun dari jalur adik-beradik yang lelaki sahaja. Kita ada kakak, dan kakak kita ada anak. Dengan kita, kita panggil anak saudara juga. Tetapi itu bukan waris. Nanti kita akan masuk dalam bab ahli waris. Kemudian yang keempat, peranan ilmu faraid memastikan ahli waris yang berhak tidak terhalang oleh waris yang lain. Kalau tuan-tuan lihat dalam buku-buku faraid, buku-buku faraid yang bahasa Arab ke, yang bahasa Melayu ke, biasanya penulis akan masukkan seramai 25 orang waris. Di kalangan lelaki 15 orang, di kalangan perempuan 10 orang. Tetapi kena ingat, anda misal kata berkumpul ke 20-25 orang waris ini, tak semua dapat. Hanya 5 golongan sahaja yang dapat. Ingat betul-betul, 5 golongan waris sahaja yang berhak mendapat pusaka. Siapa dia? Pertama, bapa si mati. Yang kedua, ibu si mati. Yang ketiga, pasangan si mati. Yang keempat, anak lelaki. Yang kelima, anak perempuan. Ibu, bapa, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Andai 5 golongan ni ada, mereka berhak mendapat pusaka kita. Bila ada yang tiada, barulah pergi kepada adik-beradik. Adik-beradik, seibu sebapa, mereka boleh dapat ke tidak? Boleh, dengan syarat kita tiada anak lelaki, kita tiada bapa. Kita tiada anak lelaki dan ke bawah. Maksudnya keturunan lelaki tak ada kat bawah. Anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada, cicit lelaki tak ada. Kita tak ada bapa. Bapa meninggal dulu daripada kita. Bapa dah meninggal, datuk meninggal, moyang dah meninggal, barulah adik-beradik dah dapat. Golongan sisi. 5 ni golongan utama, waris utama. Ini peranan ilmu faraid yang keempat, memastikan ahli waris yang berhak tidak terhalang oleh waris yang lain. Jadi kita akan masuk dalam bab tegahan. 2 perkara yang berbeza. Satu terhalang, satu lagi tertegah. Apa beza? Terhalang ini dia waris, tetapi dengan sebab ada waris yang lain, dia tak dapat. Datuk contoh, datuk sebelah bapa, dia waris, dia terhalang sebab bapa si mati ada. Bapa lebih dekat dengan si mati berbanding datuk. Itu makna terhalang. Adapun tertegah, mawani'ul irthi, ada 3.
Salah satunya adalah dengan sebab pembunuhan. Anak bunuh ayah, mati ayah, anak ni walaupun dia waris utama, maka dia tertegah daripada mewarisi harta ayah. Begitu juga kalau berbeza agama. Contoh daripada keluarga yang bukan Islam, bapanya mu'allaf, memeluk agama Islam, meninggal bapa, anak yang bukan Islam tak boleh mewarisi harta bapanya. Begitu juga sebaliknya, ayahnya ini mu'allaf, anaknya ini belum masuk Islam, anak meninggal dunia, bapa ni yang Islam tak boleh mewarisi harta anak yang bukan Islam. Ini dalam tajuk tertegah. Beza, terhalang, tertegah, dua perkara yang berbeza. Terhalang ni dia waris, tetapi dengan sebab ada waris lain, dia tak dapat. Adik-beradik, dengan sebab ada anak lelaki si mati, adik-beradik tak dapat. Sepupu, anak saudara, datuk, cucu, selain daripada 5 waris utama ni tadi, mereka boleh jadi terhalang, tertegah dengan sebab tadi bunuh ataupun berbeza agama. Satu sebab lagi dengan sebab penghambaan. Sekarang dah tak ada konsep hamba lagi dah. Biasa dua itulah yang dikaitkan, sebab bunuh ataupun dengan sebab berbeza agama. Kemudian peranan yang kelima, untuk menetapkan bahagian ahli waris yang berhak. Bila kita dah kenal pasti siapa dia waris yang berhak, dan kita kena tahu bahagian setiap ahli waris tersebut. Contoh, ada bapa, ada ibu, ada isteri, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Ibu dapat 1/6, bapa dapat 1/6, isteri dapat 1/8. Ada baki untuk anak-anak dengan nisbah lizakari mislu hazul unsayan, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Ini peranan yang kelima untuk menetapkan bahagian ahli waris yang berhak. Kita kenal pasti mana waris yang berhak, kemudian kita tetapkan bahagian mereka. Bapa 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8, anak-anak asabah bil ghairi. Peranan yang keenam, menghitung bahagian melalui kaedah-kaedah pengiraan untuk menentukan bahagian bagi setiap ahli waris yang berhak. Ini peranan yang terakhir. Bila kita dah kenal pasti mana pusaka, mana bukan harta pusaka, kita dah kenal pasti apa nak kena buat sebelum daripada faraid, kita dah kenal pasti siapa dia waris, siapa dia yang bukan waris, kita dah kenal pasti siapa waris berhak, siapa yang terhalang, kita dah kirakan bahagian setiap ahli waris, berapa bahagian mereka, 1/6, 1/8, 1/3, 2/3. Terakhir kita menghitung bahagian melalui kaedah-kaedah pengiraan untuk menentukan bahagian bagi setiap ahli waris yang berhak. Azan Isya, kita beri laluan azan Isya, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. InsyaAllah kita sambung sedikit dalam 5 ke 10 minit ya. Peranan yang keenam tadi, menghitung bahagian melalui kaedah-kaedah pengiraan untuk menentukan bahagian bagi setiap ahli waris yang berhak. Bila kata kaedah ni, macam-macam kaedah ulama bagi. Yang penting, contoh nak dapat nilai 100 boleh jadi 2 kali 50. Nak dapat nilai 100 boleh jadi 4 kali 25. Nak dapatkan nilai 100 boleh jadi 5 kali 20. Nak dapatkan nilai 100 boleh jadi macam-macam cara. Yang penting natijahnya tetap sama. Jadi bila kata kaedah-kaedah pengiraan ni, mungkin tuan-tuan yang pernah belajar faraid tiba-tiba baca ngaji kitab ni kaedahnya berbeza pula. Tak apa, yang penting natijahnya sama. Keputusan pengiraan tu sama. Setiap ahli waris tu tepat bagi pengiraan kepada masing-masing. Tujuan ilmu faraid. Ilmu faraid adalah bertujuan untuk menentukan dan memberikan bahagian tertentu daripada harta pusaka si mati kepada ahli warisnya yang berhak. Ini tujuan ilmu faraid. Tadi peranan, ada 6 peranan. Daripada kenal pasti harta pusaka sampailah step terakhir sekali, menghitung bahagian setiap ahli waris. Yang ini tujuan ilmu faraid, untuk menentukan dan memberikan bahagian tertentu daripada harta pusaka si mati kepada ahli waris yang berhak. Penting ke Ustaz? Penting sangat. Kerana apa? Jika kita tak tahu tentang faraid, boleh jadi kita akan termakan harta yang batil. Boleh jadi kita termakan harta anak yatim. Na'udzubillah min zalik.
kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan kita, kata Nabi SAW, dari sumber yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah tempat utamanya. Jangan kita ingat makan harta haram ni dengan cara merompak, dengan cara merasuah, salah guna kuasa sahaja. Tak. Bahkan dalam memakan hak waris-waris yang lain, dalam perkara perwarisan, dalam perkara pusaka juga termasuk dalam salah satu cara memakan harta secara batil. Na'udzubillah min zalim. Sejarah pewarisan harta pusaka sebelum datangnya Islam, pewarisan ini dah pun berjalan, cuma caranya berbeza dengan yang ditetapkan oleh Islam. Sejarah pembahagian harta pusaka dapat dibahagikan kepada dua masa, iaitu yang pertama sebelum Islam, sebelum kedatangan Islam, dan yang kedua selepas kedatangan Islam. Kenapa ada juga selepas kedatangan Islam? Kerana ketetapan faraid ini bukan sekaligus, bukan satu masa terus dijalankan, tidak, berperingkat. Kerana apa? Kerana nak memudahkan penerimaan umat Islam pada ketika itu tentang kewajipan faraid. Faraid ini wajib, ya wajib, bukan pilihan tetapi kewajipan. Nak bagi sama rata ada dalam faraid, nak muafakat ada dalam faraid. Tak nak bahagian, nak bagi kat orang lain, nak bagi dekat waris yang lain, ada juga dalam faraid. Maka tak boleh kita kata faraid ini tak wajib, tak boleh. Kerana ianya adalah perintah Allah. Dalam faraid ada juga cara nak bahagi sama rata. Dalam faraid ada juga cara nak melepaskan hak kita, nak lepas paruh. Yang ni tak nak bagi kat waris lain, yang itu aku nak. Pun ada dalam kaedah, dalam ilmu faraid, ketetapan faraid. Sebelum kedatangan Islam, ketika zaman jahiliyah, hanya lelaki dewasa yang berhak mempusakai harta warisan si mati. Mereka akan mewarisi harta pusaka melalui 3 keadaan. Ini sebelum datang Islam. Musliman di belakang dan di luar sana kena faham sejarah. Bagaimana cara wanita ataupun waris perempuan ini mewarisi pusaka sebelum datang Islam. Terhalang sama sekali. Satu sen pun tak dapat. Siapa yang dapat? Hanya di kalangan keluarga lelaki dewasa sahaja yang akan mewarisi harta pusaka. Wanita akan terhalang, ternafi. Maka datang Islam untuk menaikkan martabat wanita. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7 ini, menegaskan bahawasanya lelaki ada bahagian daripada pusaka ibu bapa dan kerabatnya, dan perempuan juga ada bahagian. Maka datang Islam menaikkan martabat wanita, yang mana sebelum Islam hak wanita dalam pewarisan ternafi. 3 cara bagaimana zaman jahilah mewarisi harta pusaka. Pertama, dengan sebab nasab, iaitu keturunan. Pada ketika itu bukan semua ahli keluarga akan mendapat harta pusaka. Hanya golongan lelaki dewasa, iaitu ar-rijal, yang dapat mewarisi harta pusaka ahli keluarganya. Alasan mereka ialah kaum wanita dan kanak-kanak merupakan golongan yang lemah. Ini alasan Arab jahiliyah dahulu menafikan hak perempuan wanita mewarisi pusaka, kerana mereka menganggap golongan wanita ini adalah golongan yang lemah. Golongan ini tidak berupaya untuk melindungi suku kaum mereka daripada serangan musuh. Oleh itu mereka terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Bangsa Arab ketika itu mengatakan, adakah patut kami memberikan harta, yakni warisan, kepada orang yang tidak tahu menunggang kuda, tidak pandai memegang pedang, dan tidak mahir bertarung dengan musuh. 3 aspek ini merujuk kepada wanita lah, yang mana tidak tahu menunggang kuda. Nak kata semua tak adalah, ada juga wanita pandai menunggang kuda, tapi kebanyakan wanita pada ketika itu tak tahu menunggang kuda. Kemudian tidak pandai memegang pedang, tak pandai nak bertarung, dan tidak pandai untuk berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Namun begitu,
mereka masih memelihara kebajikan isteri iaitu balu yang kematian suaminya dengan memberikan nafkah daripada harta arwah suami kepada isteri tersebut selama setahun. Atas nama pusaka bukan, tetapi atas nama nafkah akan diberikan oleh siapa? Keluarga si mati ini yang lelaki dewasa gunakan harta tu untuk menafkahi balu-balu orang yang meninggal dunia, balu-balu si mati ini. Selama mana? Selama tempoh 1 tahun. Tempoh tersebut adalah iddah bagi mereka ketika zaman itu dan juga ketika permulaan Islam. Setelah itu hukum bagi tempoh iddah tersebut dimansuhkan dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 234 yang bermaksud, dan orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni dengan cara beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dulu setahun sebelum datang Islam, tempoh iddah bagi wanita kematian suami setahun. Turun ayat surah Al-Baqarah ayat 234, Allah menetapkan tempoh iddah yang baru, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Dan hari ini sehingga kiamat tempoh ini diguna pakai oleh umat Islam. Berlaku kematian lelaki, ada isteri, maka isteri ni wajib berkabung, kita bahasa kita berkabung, iddah selama mana? 4 bulan 10 hari. Iddah ni berbeza-beza panjang perbahasan. Iddah kematian suami, iddah ketika bercerai. Orang kata cerai itu ada 2, cerai hidup, cerai mati. Kalau cerai hidup ada tempohnya juga, 3 salasata quru', merujuk kepada 3 kali suci atau 3 kali haid. Panjang perbahasannya, insya-Allah yang itu kita akan masuk nanti dalam bab iddah berkait dengan asbabul irthi. Salah satunya sebab-sebab orang sebab asbabul irthi, sebab-sebab seseorang itu boleh mewarisi pusaka dengan sebab pernikahan. Selagi mana ada tempoh iddah, yang itu nanti kita akan bahaskan secara terperinci tempoh-tempoh iddah yang mengandung bagaimana tempoh iddahnya sehingga melahirkan, sehingga keguguran. Yang ada haid, berapa tempoh iddahnya, yang dikatakan salah satu quru'. Kalau diceraikan waktu suci, suci yang ke-3. Kalau diceraikan waktu haid, haid yang ke-4. Kalau tak datang haid, bila tempoh iddahnya. Semuanya itu ada perbahasan di kalangan ulama. Sebab yang kedua, sumpah setia dan pertolongan, insya-Allah yang ini kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. 8.21 akan datang kita akan sambung bagaimana sejarah pewarisan harta pusaka di kalangan Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam dengan cara yang kedua, iaitu dengan cara sumpah setia dan pertolongan. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergores hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.